KPM. Hai adik-adik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Myra Natasha dan adik-adik sedang menonton Cergas bersama jurulatih SSM, Sekolah Sukan Malaysia. Tengok ni, apa yang Myra ada ni? Inilah dia mini hurdle dan sebentar lagi bersama Coach Ashmal, beliau akan ajar kita cara kemahiran asas untuk guna mini hurdle. Latihan sukan hari ini akan lagi hebat, lagi best, lagi mencabar. Jadi sekarang ni bagi Mara susun dulu. Habis susun ni, mini hurdle dan kemudian kita akan sambung bersama Coach Ashmal. Dan inilah dia Coach Ashmal, seorang jurulatih dan juga bekas atlet negara. Coach, apa khabar? Okey, Myra. Alhamdulillah sihat. Myra, apa khabar hari ni? Khabar baik. Okey. Coach, nak tanya, hari ni kita nak buat mini hurdle kan? Tapi untuk adik-adik yang tak tahu yang kat rumah tu, apa tu mini hurdle sebenarnya? Okey, mini hurdle ni adalah sebenarnya adalah satu terpanggil latihan langsung maju di mana dia untuk aktiviti yang sebelum ni kalau kita buat step ladder. Jadi mini hurdle ni sebagai dia punya langsung maju supaya aktiviti tu lagi mencabar. Dan yang paling penting supaya para murid meningkatkan keyakinan diri. Okey, supaya bila berlari tanpa mini hurdle, teknik larian semua menjadi cantik. Itu saja. Best betul. Yes. Sebelum Mara tinggalkan coach buat warm up kan, sebenarnya adik-adik kat rumah tu tak tahu kenapa setiap kali nak buat senaman je, nak exercise je, kena warm up. Kenapa tu? Okey, seperti sebelum ni, okey, warm up ni sangat penting sebab ia melibatkan sendi dan otot kita. Jadi ia penting untuk sendi dan otot kita bersedia untuk melakukan aktiviti dan paling penting ia mengelakkan dari berlakunya kecederaan. Nanti badan kita tak terkejut lah tiba-tiba buat tak ekstrim kan? terkejut. Betul. Okey, faham. Jadi tak nak buang masa dah, mari tinggalkan pentas ni untuk coach bawa kita untuk warm up. Okey, jadi tanpa membuang masa, coach akan tunjukkan cara untuk manaskan badan. Okey, aktiviti yang pertama adalah side squat. Okey, di mana murid kena buka kaki, okey, kangkangkan kaki seluas, okey, melebihi luas bahu. Okey, kemudian lutut kanan bengkokkan. Okey, yang kaki kiri lurus. Kemudian kembali semula. Okey, tukar kaki dan secara bergerak. Okey, jadi pergerakan yang perlu dibuat adalah kiri, kanan, kiri, kanan. Okey, jadi untuk memanaskan badan, macam coach cakap sebelum ni, sentiasa lakukan lakuan yang bergerak, dinamik, sentiasa bergerak. Okey, jadi seterusnya saya menjemput atlet-atlet saya untuk lakukan aktiviti side squat. Okey, boleh? Okey, mulakan dari arah kanan. Okey. Okey, ready? 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, bagus semua. Okey, terima kasih. Jadi, itulah sedikit aktiviti warm up yang pertama coach nak tunjuk dekat murid-murid semua. Okey, baiklah murid-murid. Seterusnya kita akan pergi aktiviti pemanasan badan yang kedua yang diberi nama alternate jump. Okey, aktiviti ini sangat mudah. Saya percaya murid-murid di rumah semua dapat lakukannya. Okey. Yang pertama, bengkokkan lutut dan turun ke bawah. Begini. Kemudian lompat. Tukar kaki, lompat, tukar kaki, lompat, tukar kaki. Okey, saya akan tunjukkan dari pandangan sisi. Okey, tunduk, lompat, lompat, tukar kaki, lompat dan tukar kaki. Okey, jadi seperti biasa, saya minta tolong atlet saya untuk tunjukkan lakuan yang betul.
Okey, ready? Dalam posisi. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, okey, good. 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, terima kasih. Bagus sekali semua. Okey, jadi begitulah bagaimana aksi ataupun aktiviti memanaskan badan dilakukan. Okey, murid-murid di rumah semua, seperti biasa, suka saya ingatkan bahawa aspek keselamatan itu memainkan peranan yang sangat penting. Jadi, saya merayu kepada semua memohon untuk mementingkan aspek keselamatan yang saya ingin bagi tahu sebentar saja lagi. Okey, untuk aspek keselamatan yang pertama, seperti biasa, permukaan untuk membuat larian mestilah dalam keadaan rata dan tidak licin supaya mengelakkan daripada berlaku sebarang kecederaan pada kaki. Okey, aspek yang kedua ini sangat-sangat penting juga. Okey, sebagai contoh, cara anda menyusun hurdle dan cara anda berlari haruslah betul. Okey, kita susun hurdle begini, dengan cara macam ni. Kemudian kita berlari juga kena menghadap sini. Okey, jangan susun hurdle macam ni tetapi berlari bertentangan dengan dia. Sebagai contoh, kalau kita langgar, kita akan tersepak dan kita sendiri akan jatuh. Tetapi kalau kita susun dengan cara yang betul macam ni, kalau kita tersepak, sebagai contoh, kita tersepak, hurdle yang terbalik tapi bukan kita yang terbalik. Okey, jadi itu saja aspek keselamatan daripada coach hari ini. Jadi teruskan lagi bersama coach untuk aktiviti seterusnya. Okey, adik-adik di rumah, baiklah. Selesai sudah aktiviti manaskan badan sebentar saja tadi. Jadi untuk meneruskan aktiviti kita pada hari ini, kita teruskan dengan aktiviti pertama untuk hari ini. Okey, aktiviti pertama ini diberi nama Dead Leg Walk. Okey, di mana seperti biasa untuk aktiviti pertama, saya sentiasa menggunakan pita pelekat dahulu sebelum kita menggunakan alatan yang betul. Ini adalah sebagai langkah keselamatan dan juga sebagai langkah untuk adik-adik semua membina keyakinan diri supaya adik-adik boleh buat lakuan itu tanpa sebarang masalah ataupun kecederaan. Okey, jadi mari saya tunjukkan untuk aktiviti yang pertama. Okey, untuk aktiviti pertama ini, kita masih lagi menggunakan pita pelekat. Okey, di mana kaki kiri, kita akan berdiri di sebelah sisi pita pelekat ini. Okey, kemudian satu kaki di luar dan satu kaki di bahagian dalam. Satu kaki di luar dan satu lagi di bahagian dalam. Okey, untuk kaki kiri, kita akan angkat separas dengan pinggang. Okey. Kemudian untuk kaki kanan, kita akan melangkah seperti biasa. Tanpa mengangkat lutut dengan tinggi. Okey, mari saya tunjukkan. Okey, pastikan tangan dihayun seperti berlari. Okey, lutut kiri angkat tinggi. Kemudian jatuh. Langkah kaki kanan seperti biasa. Angkat kaki kiri. Kemudian jatuh. Langkah kanan seperti biasa. Kaki kiri angkat tinggi. Kemudian jatuh. Langkah kanan seperti biasa. Kaki kiri angkat tinggi, kemudian jatuh. Okey, kaki kanan seperti biasa. Kaki kiri angkat. Okey, kemudian langkah kanan seperti biasa. Kaki kiri angkat. Kaki kanan langkah seperti biasa. Dan angkat. Okey. Jadi begitulah secara asasnya untuk melakukan dead leg walk ini. Okey, jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya menjemput kawan saya untuk menunjukkan cara bagaimana aktiviti ini dilakukan. Okey. Okey, kaki tegak tinggi. Kaki kanan langkah seperti biasa. Okey, bagus. Okey, tangan dihayun seperti pelari. Okey, bagus. Kaki kiri angkat beras lutut. Okey, bagus. Okey. Okey. Jadi, saya nak awak Firdaus, buat di tukar peranan kaki pula. Okey, buat sebelah kaki kanan pula. Okey. Okey. Okey, good. Okey, lutut kanan angkat seperti biasa. Okey. Kaki kiri. Okey, bagus. Tangan seperti pelari. Okey. Okey, terima kasih. Okey, jadi begitulah bagaimana aktiviti ini dilakukan. Tapi harus diingat,
perlu melakukan di kedua-dua belah kaki, okey, supaya otot kita berfungsi dengan seimbang. Okey, jadi itu saja aktiviti pertama kita untuk hari ini. Okey, adik-adik di rumah, seterusnya tadi kita ada buat aktiviti pertama, tapi ini kita akan pergi kepada aktiviti kedua, di mana aktiviti ini sama seperti aktiviti pertama tadi yang diberi nama dead leg walk, tetapi yang menariknya kita akan tambah mini hurdles. Kita akan lakukan menggunakan peralatan yang dinamakan mini hurdles. Okey, jadi saya akan tunjukkan cara yang betul untuk melakukan aktiviti ini. Okey, jom. Okey, sama seperti tadi, berdiri di sisi mini hurdles. Okey, kaki kanan di bahagian luar, kemudian kaki kiri di bahagian dalam. Okey, sama, langkah, kaki kiri langkah tinggi, kemudian kaki kanan langkah seperti biasa. Okey, kaki kiri langkah tinggi, kaki kanan langkah seperti biasa. Kemudian kaki kiri langkah tinggi, kemudian kaki kanan langkah seperti biasa. Kemudian kaki kiri langkah tinggi, kaki kanan seperti biasa. Okey, jadi begitulah secara asasnya bagaimana aktiviti ini dilakukan. Jadi saya minta sekarang atlet saya bersedia? Okey, akan tunjukkan bagaimana ia dilakukan. Okey, boleh start? Okey, bagus. Okey. Okey, bagus. Okey, bagus. Jadi buat kaki yang berlawanan. Okey, kaki kiri, kanan angkat. Kaki kiri seperti biasa. Okey. Okey, saya nak betulkan sini. Okey, supaya adik-adik rumah tak keliru. Okey, jadi kaki yang di bahagian luar ni jangan angkat tinggi sangat. Okey, angkat seperti biasa je. Langkah seperti biasa. Okey, boleh cuba? Tadi angkat tinggi. Okey. Yes, okey, good. Okey, bagus. Okey. Okey. Okey, jadi begitulah kenapa saya menegur atlet saya tadi untuk merendahkan kaki di bahagian luar. Okey, ini memudahkan untuk murid-murid semua ikut program yang betul. Okey. Okey, selesai sudah aktiviti kedua sebentar tadi. Jadi sekarang, adik-adik semua di rumah, saya harap anda masih lagi bersedia dan bersemangat untuk melakukan aktiviti yang ketiga pada hari ini. Okey, untuk aktiviti ketiga kita pada hari ini, kita akan mulakan dengan dead leg run. Okey, macam tadi kita berjalan, tetapi hari ini pada kali ini kita akan berlari. Okey, jadi untuk meneruskan aktiviti ini, kita perlu melakukan aktiviti ini mengikut kemampuan masing-masing. Okey, jangan terlalu laju, jangan juga terlalu perlahan. Okey, kita cuma perlu menambahkan frekuensi itu sedikit laju. Okey, jadi begini. Okey, jadi begitulah bagaimana secara asasnya aktiviti ini dilakukan. Jadi saya minta atlet saya untuk bersedia dan melakukan aktiviti ini. Okey. Okey, bagus. Okey, terima kasih. Okey, adik-adik di rumah, jika anda ingin melakukan di rumah tetapi tak ada mini hurdle, tak apa, jangan risau. Anda masih lagi boleh melakukan aktiviti ini menggunakan pita pelekat ni. Ataupun satu lagi cara, saya bagi idea bagaimana nak buat mini hurdle. Anda boleh menggunakan pipe PVC. Okey, sambungkan pipe PVC berbentuk seperti ini dan anda boleh laraskan ketinggian mengikut ketinggian yang anda mahukan. Okey, jadi jangan memberi alasan di rumah saya tak ada mini hurdle jadi saya tak boleh buat. No. Okey, di mana sahaja kita boleh melakukan aktiviti ini dan kita boleh melakukan latihan. Okey, jadi ingat tiada alasan untuk kita berjaya. Okey, Coach nak, jangan penat dulu. Masih lagi bersemangat untuk teruskan aktiviti. Kita ada aktiviti yang lagi menarik selepas ini.
yang menggunakan mini hurdles lagi. Okey, jadi aktiviti yang keempat ini diberi nama One Foot Walk. Okey, di mana adik-adik perlu berjalan. Berbeza dengan aktiviti ketiga tadi. Aktiviti ketiga tadi menggunakan sisi hurdle. Sekarang kita nak berjalan di tengah-tengah hurdle. Okey, jadi coach akan tunjukkan macam mana cara dia. Okey, untuk aktiviti kita yang keempat ni, murid-murid semua hanya perlu berjalan. Okey, jangan berlari dulu, berjalan dulu. Okey, angkat kaki. Okey, dan yang paling penting, kaki di bawah ini membuat lonjakan seperti ini. Okey, coach akan tunjukkan sekali lagi supaya adik-adik semua lebih faham. Okey. Kaki kiri diangkat, kaki kanan di bawah ni melakukan lonjakan. Okey. Okey, sekarang coach akan buat lakuan ini secara berterusan supaya adik-adik boleh nampak dengan jelas. Okey. Sedia semua? Okey, 1, 2, 3. Okey, jangan lupa tangan seperti pelari. Okey. Lonjakan. Lonjakan. Okey, itu adalah aktiviti kita untuk hari ini. Jadi, saya minta atlet saya untuk bersedia dan terus melakukan aktiviti dead leg walk ini. Okey. Teruskan. Sedia? Okey, good. Lonjakan. Okey, kaki, lutut tinggi, lonjak, kaki bawah lonjak. Okey, bagus. Okey, Raul. Okey, good. Okey. Atlet jangan lupa tangan sentiasa seperti pelari. Okey? Okey, kekalkan posisi. Okey, bagus. Lonjakan lagi. Kaki tinggi, lutut tinggi. Okey, bagus. Good. Okey. Okey, terima kasih. Jadi, begitulah bagaimana aktiviti ini dilakukan. Okey, coach harap murid-murid di luar sana dapat membezakan setiap aktiviti yang kita lakukan supaya adik-adik tidak keliru dengan aktiviti adik-adik yang nak buat di rumah. Okey, jadi teruskan bersama coach untuk aktiviti kelima selepas ini. Okeylah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di aktiviti yang terakhir. Aktiviti ini memerlukan aktiviti pergerakan yang sangat cepat dan pantas. Okey, jadi adik-adik perlu terus bersemangat sehingga akhir rancangan coach pada hari ini. Okey, jadi untuk aktiviti ini dinamakan One Foot Skip. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana cara dia. Okey. Okey. One Foot Skip ini adalah sambungan daripada aktiviti 4 tadi yang kita buat lonjakan tu. Okey. Jadi tadi lonjakan aktiviti 4 kita buat secara berjalan. Jadi aktiviti 5 kita buat secara skip ataupun lari. Okey, jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara dia. Masih lagi lonjak kaki di bawah. Okey. Okey. Skip. Okey, ini adalah contoh bagaimana aktiviti ini dilakukan. Jadi saya minta atlet saya bersedia untuk melakukan aktiviti ini. Berhenti dekat tengah. Okey, lagi sekali. Okey, stop. Okey. Okey, kalau boleh lihat dekat sini, pinggang atlet saya sentiasa tinggi pada kedudukan yang sama. Okey. Dia tidak bergerak dengan duduk ke bawah dan atas, ke bawah ke atas. Okey, itu adalah tidak betul. Kedudukan ini bergerak maintain ataupun sama kedudukan ini sampai hujung lakuan aktiviti kita. Okey, teruskan. Okey. Murid-murid di rumah, coach harap semua dapat lakukan aktiviti ini di rumah tanpa sebarang kecederaan. Itu yang paling penting. Okey, aspek keselamatan memainkan peranan yang sangat penting. Jadi, sentiasa bersedia ataupun sentiasa bersukan untuk membuatkan hidup kita lebih cergas dan sihat. Untuk trivia kali ini, Mak nak terangkan kegunaan mini hurdle ni. Sebab macam saya adik-adik fikir, saya bukan atlet olahraga, kenapa saya kena guna mini hurdle ni kan? Tapi mini hurdle ni sesuai untuk semua sukan teknikal seperti bola jaring, bola keranjang, bola sepak. Asalkan ada larian. Sebab dengan mini hurdle ni, dia akan membantu teknik larian kita dengan kita punya koordinasi kaki dan tangan akan lebih tepat. Sebab mini hurdle ni, dia akan melatih diri kita untuk mengangkat kaki dengan lebih tinggi. Kalau adik-adik tak ada mini hurdle ni, macam mana?
Macam coach cakap tadi, boleh guna pad PVC, tapi boleh juga guna botol air. Asalkan apa-apa objek yang tinggi supaya kita boleh mengangkat kaki kita. Jadi ikut aktiviti masing-masing. Okey, baiklah adik. Sekarang kita dah tiba dalam segmen sesi menyejukkan badan. Jadi, aku harap sesi ini adik-adik masih lagi fokus dengan coach supaya adik-adik dapat melakukan aktiviti ini dan mengurangkan risiko kecederaan. Okey, jadi dalam sesi ini, coach ada 2 exercise. Okey, coach akan tunjuk yang pertama dahulu. Okey, yang pertama ni diberi nama side lunges. Okey, berdiri tegak, buka kaki melebihi paras luas bahu. Okey, kalau macam ni, dia seluas bahu. Okey, kalau macam ni, melebihi paras bahu. Okey, kita mulakan dengan kaki kiri, kaki kanan. Kita bengkokkan kaki kanan. Kemudian angkat kaki kiri. Okey, kemudian tahan. Okey. Okey, apabila adik-adik buat macam ni, adik-adik akan rasakan tegang pada bahagian hamstring ataupun otot belakang peha dan juga betis. Jadi begitulah melakukan untuk kedua-dua belah kaki. Okey, kemudian saya ingin menjemput atlet saya, 2 atlet saya untuk melakukan aktiviti ini. Okey, boleh? Bersedia? Okey. Mulakan dengan kaki kiri dulu. Bengkokkan kaki kanan. Okey. Okey, bagus. Okey, pastikan rasa otot hamstring dan juga calf. Okey, boleh dapat rasa? Okey, pastikan rasa pada bahagian calf dan juga hamstring. Okey, tukar kaki. Okey, dalam kiraan 8. Okey, pastikan hamstring dan juga calf dapat rasa. Okey, dan ni lutut tidak melebihi ibu jari. Dan lutut juga tidak melebihi ibu jari. Okey, jadi itulah aktiviti pertama untuk sesi sejukkan badan kita pada hari ini. Okey, bersama lagi dengan Coach Ajmal pada hari ini. Okey, kita akan teruskan dengan aktiviti menyejukkan badan, tetapi untuk aktiviti kedua yang diberi nama pigeon pose. Okey, Coach akan tunjukkan dari sisi hadapan dulu macam mana. Okey. Buka kaki di hadapan satu. Okey. Tangan letak di lantai. Kemudian kaki dilipat ke dalam. Begini. Okey. Tegakkan badan dan tekan bahagian belakang badan. Back masa kita tekan. Okey. Supaya kita dapat rasa tegang dekat bahagian hamstring ataupun tepi peha kita. Okey. Begitulah bagaimana cara ini dilakukan. Dan jangan lupa untuk ulang lakuan ini untuk kedua-dua belah kaki. Okey, jadi sebelum tu saya minta atlet saya untuk bersedia dan melakukan aktiviti ini. Pigeon pose. Okey, ready semua? Okey, ready. Mulakan dengan kaki kiri dahulu. Depan. Okey, tangan letak di lantai. Kemudian kaki lipat ke dalam. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, pastikan anda menolak belakang badan. Okey, ke dalam, ke hadapan, tolak ke depan. Okey, nafas seperti biasa. Okey, good. Dalam kiraan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tukar kaki. Okey, kaki kanan ke hadapan. Okey, letakkan tangan di lantai. Okey, bagus. Kaki dilipat ke dalam. Kemudian duduk. Okey, dengan perlahan. Okey. Okey, dalam kiraan 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, terima kasih atlet. Okey, murid-murid di rumah, jangan lupa sentiasa coach ingatkan buat aktiviti ataupun lakuan sentiasa mengikut kemampuan masing-masing. Kalau rendah kita boleh pergi stretching tu, maka kita akan pergi rendah. Kalau tinggi, maka tinggilah. Okey? Yang penting ikut kemampuan masing-masing, jangan melebihi kemampuan. Ini untuk mengelakkan daripada berlakunya kecederaan. Jadi, bersama lagi pada episod akan datang bersama coach. Terima kasih.
Jadi adik-adik dekat rumah, jangan lupa untuk praktis dan teruskan praktis apa yang Coach Ashma dah ajar hari ni dan juga episod yang sebelum ni supaya badan kita boleh kekal cergas dan aktif walaupun kita tak dapat bersukan di luar. Sekarang ni kita dah sampai ke penghujung rancangan, tapi jangan risau. Untuk episod seterusnya, kita masih lagi akan bersama Coach Ajmal. Betul tak? Betul. Okey, adik-adik di rumah, jangan lupa bersama dengan Coach Ajmal lagi pada episod akan datang. Jangan lupa. Hanya dalam Cergas bersama Coach. Practice make progress. Jumpa esok. Bye.